Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia pada penonton setia yang sentiasa bersama kami di Jom Channel. Malam ini, hari ini Jumaat, hari yang cukup berkat untuk kita semua. Apapun saya mendoakan semoga di mana saja anda berada pada ketika ini sentiasa dalam rangkap nama Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dipelihara daripada penyakit-penyakit yang memudaratkan, dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita semua. Dan juga untuk frontliner yang sentiasa bertugas untuk mempertahankan negara, terima kasih untuk jasa yang anda berikan kepada kami, dan kami yakin anda tidak mampu, tiada masa langsung untuk anda menonton rancangan-rancangan seperti ini, tapi percayalah seluruh rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kesejahteraan anda, dan semoga jasa baik anda akan sentiasa mendapat rahmat dan pembalasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, malam ini kita akan bersiaran langsung bersama dengan anda. Kalau anda berada di YouTube Jom Channel ataupun mungkin berada di Jom Channel FB Live, atau mungkin anda sedang menyaksikan kami di portal jomchannel.net, apapun, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman siaran anda pada malam ini. Kita terlewat lebih kurang 5 minit, tapi tidak mengapa. Kami berjanji akan memberikan terbaik kepada anda, dan panel kita telah pun bersedia untuk menjawab sebarang persoalan yang akan anda berikan melalui interaktif kita, panel saya dan juga anda di luar sana. Berikan soalan-soalan yang menarik yang anda rasakan perlu diberikan pencerahan kepada anda untuk lebih memberikan kefahaman kepada anda, kerana kita sebagai rakyat jelata pastinya kita mahir dalam bidang-bidang tertentu sahaja, tetapi kita tidak tahu dari segi perundangan dan sebagainya, jadi kita bertanya kepada mereka yang pakar. Jadi malam ini sekali lagi kita bawakan untuk rancangan antara politik dan undang-undang, pastinya peguam kanan Tuan Hanif Kacau. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama dengan kembali kita. Alhamdulillah malam ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi untuk membincangkan topik yang saya yakin ramai di antara para penonton telah pun mengetahui topik yang akan kita bincangkan pada malam ini, iaitu Belanjawan 2021, antara prinsip dan juga retorika palsu. Itu yang kita akan bincangkan pada malam ini. Apapun, saya ingin membuat introduksi kepada anda bahawa semalam Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harun telah pun mengumumkan kelulusan rang undang-undang perbekalan 2021 pada jam 3.28 petang di Dewan Rakyat setelah dilakukan ataupun menjalani perbahasan di sana. RUU itu diluluskan selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang tanpa melalui undian belah bahagi. Tetapi perlu diingat kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa sebenarnya kelulusan itu adalah pada peringkat dasar sahaja, dan akan kita perincikan dalam perbincangan kita nanti, insya-Allah. Dan yang paling menarik adalah semalam apabila berlaku satu peristiwa di mana undi belah bahagi tidak berjaya mendapat sokongan, kerana kita hanya mendapat sokongan daripada 13 orang ahli parlimen sahaja yang menolak ataupun yang meminta undi belah bahagi. Jadi secara automatik ianya tidak dapat dilakukan, dan tindakan itu sebenarnya sedikit sebanyak telah memberikan keberangan kepada penyokong-penyokong PH. Dan juga bukan saja, saya yakin juga ramai di antara rakyat di luar sana yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Adakah ini yang dikatakan sebagai politik berprinsip, ataupun ini merupakan hanya satu retorika palsu daripada ahli-ahli politik untuk survival politik mereka. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini, Tuan Hanif. Untuk tajuk Belanjawan 2021 antara prinsip dan retorika, kenapa Tuan Hanif memilih tajuk ini pada malam ini, dan pada pandangan pertama apa yang Tuan Hanif ingin katakan tentang apa yang berlaku semalam? Itu yang kita dengar dahulu. Terima kasih. Pertama sekali pasal tajuk ni, Saudara Zawati, saya rasa kali pertama hari ni awak sendiri telah memberi penjelasan dengan cukup lengkap. Baik. Di mana sebab ramai sangat yang berbincang di luar sejak petang semalam tentang adakah apa yang berlaku itu masih menegakkan prinsip berpolitik ataupun satu retorika palsu merujuk kepada bentuk dan cara perbahasan pihak pembangkang dan blok ketiga bebas dalam keadaan di mana pada peringkat perbahasan nescaya jelas kepada pandangan umum bahawa mereka membantah dasar Belanjawan 2021 tersebut. Di situlah dia topik prinsip dan retorika palsu. Now, apa yang berlaku semalam membangkitkan dua perkara. Satu, saya percaya rakyat di luar perlu diberi faham, ramai mungkin tahu tapi dengan lebih tepat diberi faham tentang bagaimanakah
Belanjawan 2021 sebenarnya dikatakan sebagai diluluskan secara penuh. Dan bahagian kedua juga adalah tentang apa yang berlaku berkaitan permohonan atau permintaan pokok sena Mahfuz Omar apabila beradanya undi mengikut suara. Beliau telah berdiri dan meminta seperti yang diperuntukkan dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, di mana sekurang-kurangnya 15 orang perlu berdiri untuk mengatakan hendakkan undi belah bahagi. Barulah akan diadakan setiap orang yang hadir boleh dibenarkan untuk menyatakan ya atau tidak, dikumpulkan dan diberitahu. Baru kita tahu jumlah sebenar. Tapi itu telah pun digagalkan. Kerana yang berdiri cuma 13 orang. Dan kita difahamkan seperti diakui oleh Ketua Pembangkang sendiri, iaitu Anwar Ibrahim, bahawa beliau telah pun mengakui beliau yang mengarahkan pada tempoh last minute untuk ahli-ahli pembangkang tidak bersetuju untuk belah bahagi. Dan perkara itu yang sekarang ini menampilkan pelbagai persoalan di minda rakyat berkaitan prinsip dan retorika palsu. So itulah tujuan perbincangan kita. Baik. Secara lebih lanjut sekelak. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya sebagai pakar perundangan dari melihat kepada apa yang berlaku semalam, ramai juga rakyat Malaysia yang ada mereka yang meraihkannya lebih awal, ada juga yang kecewa lebih awal, sedangkan sebenarnya mereka kurang mengetahui bahawa sebenarnya dari sudut perlembagaan ataupun perundangan sesuatu undang-undang belanjawan itu bagaimana sebenarnya dikatakan solid lulus sebenarnya dalam proses yang bagaimana? Pertama sekali, saya rasa bukannya pakar perundangan, pengamal perundangan. Pengamal. Anyway, itu secara seluruh. Yang penting sekali, kita pernah sentuh benda ni apabila kita bincang topik belanjawan 2021. 2 minggu yang lalu, pada tanggal 12 hari bulan November, secara khusus hari Khamis. Pada masa itu kita telah nyatakan, belanjawan 2021 ni, ataupun belanjawan, sebenarnya perlu kemudiannya melalui proses dan diiktiraf sebagai akta undang-undang. Pasal itu sekarang ini dipanggil sebagai rang undang-undang. Dan menurut perlembagaan, sesuatu isu ataupun suatu rang undang-undang menjadi akta menurut proses di mana ada bacaan pertama yang tidak melibatkan undi. Bacaan pertama cuma dibaca tajuk Rang Undang-Undang Bekalan Belanjawan 2021, seperti mana tiap-tiap pagi dibaca oleh Setiausaha apabila bersidangnya Dewan Rakyat pada jam 10, biasanya pukul 11, sebab 10 hingga 11 adalah sesi soal jawab kepada menteri. Jadi itu bacaan pertama, tidak ada undi. Bacaan kedua adalah di mana perbahasan berlaku, dinamakan dasar atas dasar. Tapi pada hakikatnya pada masa inilah mana-mana pihak, terutamanya pihak pembangkang yang tidak menyediakan belanjawan. Yang sediakan menurut perlembagaan adalah kerajaan. Jadi apabila disediakan oleh kerajaan, pada perbahasan bacaan kedua ini, setiap pihak berhasrat dan dibenarkan membangkitkan bantahan dasar dan juga menyentuh bantahan terperinci. Dan kerajaan, iaitu Menteri Keuangan dan menteri-menteri berkaitan, akan sepatutnya menggunakan pakai tempoh bahasan itu untuk mengambil idea dan teguran dan cadangan. Pada masa penggulungan, sepatutnya menteri boleh memaklumkan bahawa beliau setuju atau tidak dengan apa yang dicadangkan. Saya ambil contoh, senang nak faham dari segi contoh. Saya percaya ramai di luar telah mendengar perbahasan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Bagan Lim Guan Eng, begitu juga dengan Langkawi Tun Dr. Mahathir dan beberapa tokoh-tokoh pemimpin di belah pembangkang maupun bebas, yakni Parti Pejuang yang masih menunggu pendaftaran tersebut. Dan kita tahu daripada pengamatan perbahasan tersebut dibangkitkan perkara-perkara pokok, iaitu pada dasarnya ianya bukan merupakan dalam pandangan mereka suatu belanjawan yang menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan kesihatan dan kuncupan ekonomi akibat daripada kesihatan. Itu pada pandangan ramai dan rakyat di luar sepatutnya menjadi fokus mana-mana belanjawan untuk tahun akan datang. Jadi itu telah disentuh
Dan mereka juga menyentuh mengatakan terdapat pelbagai perbelanjaan sama ada dalam kategori perbelanjaan ataupun pembangunan projek dan sebagainya yang tidak perlu diadakan pada masa ini dan boleh ditangguh diakibatkan gesaan ataupun kecemasan COVID-19 dan pasca COVID-19 kelak nanti. Jadi atas dasar tersebut, maksudnya secara pokoknya, walau apa sekalipun jumlah diubah dan kerana disentuh juga perkara ketiga bahawa unjuran bagaimana keuangan akan diperolehi untuk membiayai belanjawan yang terbesar 322.5 bilion itu tidak diyakini adalah realistik, maka apa sekalipun pindaan dibuat kelak ianya tidak akan menjawab soalan-soalan tiga dasar ni. Baik. Dalam hemah saya secara jujur. Dan saya percaya itu yang menyentuh ramai orang di luar sama ada rakyat biasa maupun penganalisis perundangan dan penganalisis politik sekalipun maupun penganalisis ekonomi ataupun keuangan. Bahawa sekiranya tiga perkara dasar ni betul dari sudut pembangkang, jika betul, maka bagaimanakah perkara ini boleh diatasi semasa pindaan-pindaan yang dicadangkan atau ingin diluluskan semasa perbahasan di peringkat jawatan kuasa. So, on that score, untuk mana-mana akta, macam balik kepada apa yang kita sentuh tadi, untuk mana-mana rang undang-undang menjadi akta, bacaan kedua hendaklah diundi. Baik. Kalau semalam. Yes, macam semalam. Dan kalau lulus seperti yang berlaku semalam, dia akan pergi kepada jawatan kuasa. Baik. Sesebuah dewan. Ya. Whole House Committee. Dan di situ apa yang berlaku, saya akan come back to that. Sekiranya selepas selesai perkara itu, maka dia akan pergi ke bacaan ketiga. Baik. Makna kata lepas bacaan kedua wajib ada bacaan ketiga. Apa sekalipun yang berlaku semasa peringkat jawatan kuasa. Baik. Itu kena faham juga. Jadi kita akan ada bacaan ketiga. Dan jangan kita lupa, bacaan ketiga telah saya percaya diumumkan, kini dilanjutkan pada 17 Disember. Now, ini tarikh yang penting. Saya akan sentuh sebentar lagi. 17 Disember adalah 14 hari sebelum 31 Disember. Iaitu tarikh tamat tahun ini. Memang dia masih ada 1 bulan dan 14 hari sebelum pembayaran gaji penjawat-penjawat awam yang akan datang dan juga mana-mana frontliners dan sebagainya. Tapi ada perbelanjaan-perbelanjaan tertentu yang perlu dibayar mulai pada 1 Januari 2021 kelak yang perlu dan wajib diselesaikan pada atau sebelum 31 Disember. Kepentingannya saya akan sentuh sebentar lagi. Jadi kalau tiga-tiga proses dah selesai dan diundi dengan jayanya, maka rang undang-undang itu menjadi akta. Now, di sini kita perlu faham juga bahawa untuk menggagalkan mana-mana rang undang-undang tersebut, ada dua kedudukan, dua keadaan di mana rang undang-undang itu boleh digagalkan, iaitu pada bacaan kedua dan bacaan ketiga. Baik. Tapi kalaupun kerajaan berjaya luluskan di bacaan kedua, ianya bukan kelulusan muktamad. Baik. Kerajaan perlu melalui untuk ketiga-tiga bacaan tersebut. Baru dia menjadi undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, kemudian dibentangkan di Dewan Negara, dan untuk belanjawan dia terus sahaja, ya. Tidak akan ada masalah dari sudut Dewan Negara, sebab Dewan Negara tahu mereka tidak dipilih, mereka dilantik. Baik. Tuan Hanif, sebenarnya apa yang akan berlaku sekiranya dalam perbincangan ataupun perbahasan di peringkat jawatan kuasa, kebiasaannya bagaimana dia berlaku? Apa yang berlaku? Satu soalan cukup baik sebab perkara ini jarang dibincangkan. Dan saya akan cuba sedaya upaya untuk memberi penjelasan dalam bahasa mudah. Baik. Dalam perbahasan semasa jawatan kuasa sesebuah dewan yang akan bermula pada hari Isnin dan dijadualkan sehinggalah ke 17 hari bulan ini, apa yang berlaku adalah dalam satu belanjawan dia ada bahagian perbelanjaan dan ada bahagian pembangunan. Ya, expenses, development. Setiap bahagian ini mempunyai jadual. Dan jadual akan mempunyai kepala. Setiap kepala ada sub kepalanya dan item. Contoh kita ambil. Kita ambil contoh isu yang menjadi pokok di sini, jasa. Jasa adalah satu perbelanjaan yang telah disyorkan melalui belanjawan ini di bawah Kementerian Komunikasi Saifuddin Abdullah. Dicadangkan 85.5%. Ia akan ada satu item di bawah kepala dan di bawah jadual untuk kementerian. Kementerian apa nama ni? Komunikasi. Jadi apabila persidangan, perbahasan jawatan kuasa berlaku, maka setiap komiti ini
setiap perbincangan ini akan bermula dengan jadual. Baik. Setiap jadual akan dirujuk kepada mana bahagian yang perlu dipindah. Dan untuk jasa, seperti yang kita tahu, pada masa perbahasan oleh Menteri Saifuddin Abdullah, dia mengatakan bahawa selepas mengambil kira teguran-teguran, mereka akan kurangkan jumlah daripada 85.5 juta. Tapi setakat pada semalam, kita tidak tahu apakah jumlah yang akan dikurangkan. Tapi di belah pembangkang dan blok selain daripada kerajaan mengatakan tidak wajib langsung ada peruntukan jasa. So maksud dia 85.5 million ni mungkin dikurangkan dalam cadangan nanti kepada 50 juta contohnya lah untuk ambil satu contoh. Dan di belah pembangkang mereka mungkin nak pindah meletakkan kosong. So apa yang berlaku adalah pengerusi yang mengendalikan perbincangan pada masa itu akan meminta ada cadangan tak, dan kerajaan yang mengatakan ada pindaan akan mengesyorkan pindaan. Pada masa itu akan ada undi. Adakah pindaan itu hendak dilakukan atau tidak? Dan kalau undi itu gagal untuk kurangkan kepada 50, maka dia kekal pada 85.5. Kemudian undi untuk menjadikannya kosong akan didebat pula, akan diundi juga. Dan jika pada masa itu pun gagal contohnya, maka jumlahnya 85.5. Tapi kalau berjaya kosong, maka dalam bacaan ketiga nanti untuk jasa dah kosong lah. Jadi ada lebih 85.5 di situ. Dan begitu juga untuk perkara-perkara lain. Seperti yang kita dengar, Menteri Kewangan semalam mengatakan bahawa mereka akan menambah bantuan-bantuan kepada golongan-golongan yang cukup terkesan, nelayan, petani, musim terpujuhnya, dan juga 5 hingga 7 kategori yang telah disebut. Tapi jumlah secara tepat akan disyorkan nanti semasa perbahasan peringkat jawatan kuasa. Tapi secara praktikalnya unjuran 322.5 yang dikatakan sebagai kos tu, bagaimanakah ianya akan efek? Yang akan berlaku adalah tambahan. Daripada 322.5 dia akan menjadi mungkin 335 ataupun 336 bilion. Jika ianya berlaku, bukankah secara praktikalnya ianya bertentangan dengan apa yang telah diucapkan oleh pihak pembangkang bahawa tidak ada realistik untuk memperolehi jumlah tersebut. Sebab dana-dana yang diperolehi oleh kerajaan adalah berbagai bentuk. Satu, cukai terus seperti income tax contoh. Kedua, cukai tak langsung seperti GST dan sekarang ni kita ada SST dan sebagainya, ataupun stamp duty dan sebagainya. Ketiga adalah pulangan daripada pihak-pihak yang tidak menggunakan bajet terlebih dahulu. Return of funds daripada kementerian. Yang keempat, daripada pihak seperti you talking about denda, compound dan sebagainya daripada perbendaharaan yang kita tidak tahu berapa orang akan kena saman tahun depan contohnya. Dan juga daripada wilayah-wilayah persekutuan dan sebagainya. Jadi kalau perkara ini tidak disetujui pada masa dasar, bagaimanakah secara praktikalnya? Kita perlu tanya kepada pihak pembangkang. Ianya boleh diperjelaskan semasa pindaan. Sebab pindaan-pindaan seperti yang kita bagi contoh tadi cuma pada item-item di bawah kepala-kepala, di bawah jadual-jadual. Yakni contohnya, satu lagi contoh, pembangunan. Katalah bahagian yang telah disentuh oleh Langkawi iaitu perbelanjaan pembinaan bangunan-bangunan tertentu beratus juta. Pindaan akan disyorkan jika disyorkan, sebab bagi Langkawi pada masa itu dia memang tidak ingin untuk meluluskan bahagian dua. Tapi jika ada pihak pembangkang yang ingin cadangkan pengurangan, maka cadangan perlu diberikan. Tapi kalau undi itu tak berjaya, maka pindaan tak berlaku pada perkara tersebut. Dan jumlah itu akan kembali seadanya sekarang ni untuk bacaan ketiga. Jadi pada masa bacaan ketiga, sama ada pindaan atau tidak ada pindaan, ianya akan dibentangkan untuk diundi pada bacaan ketiga. Tapi apa sekalipun pindaannya, bagi saya lah, ianya tidak menjejaskan 3 isu pokok yang pertama tadi. Di mana pada dasarnya belanjawan itu masih bukan satu belanjawan yang menyeluruh. Dan yang diadakan lebih as a populist belanjawan dalam pandangan ramai analisis politik, dan bukannya untuk menentukan masyarakat ini akan beruntung
daripada untuk melalui isu COVID-19 dan selepas COVID-19 dari sudut ekonomi tersebut. Itu untuk pakar ekonomi dan kewangan bincang secara lanjut. Tapi dari segi bahas yang dikemukakan, saya tak nampak bagaimana peringkat jawatan kuasa akan boleh mendalami isu dasar. Dan bagaimana pula kalau semasa pindaan disyorkan dan walaupun belah bahagi pada masa itu diminta dan you gagal, bukankah keadaannya sama dengan semalam? Pada saya lah, pada hemah saya, apa yang telah berlaku semalam adalah kehilangan satu peluang untuk ahli-ahli Dewan Rakyat yang sepatutnya mewakili majoriti rakyat untuk menggagalkan belanjawan yang sekiranya tidak adil itu seawal mungkin. Dengan gagal untuk melakukan perkara tersebut, kita akan melalui tempoh masa yang mungkin dibazirkan. Yang saya bincang tadi. 26 November sampai 17 Disember adalah 21 hari, 3 minggu. Akan dibazirkan. Dan kalau pada masa itu baru kita nak bantah, maka kita tidak akan ada belanjawan 2021 pada tanggal 17 Disember. Tapi sekiranya dibantah semalam dan jika berjaya, maka kita tidak ada belanjawan 2021 pada 26 November. Apakah efeknya? Saya masuk kepada kategori kedua. Apakah kesan daripada itu? Seperti yang kita tahu, yang kita pernah bincang, dari sudut perlembagaan, semangat keperlembagaannya, dari sudut convention dan adatnya, suatu belanjawan yang ditolak adalah dianggap sebagai undi tidak percaya kepada kerajaan. Dan oleh itu, secara terhormat, Perdana Menteri perlu menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk meletakkan jawatan. Jadi kalau semalam kita ada beberapa andaian di sini, kita tidak tahu sebab undi dari bentuk suara ni tidak ada jumlah yang dicatat. Alright? Jadi kita tidak tahu. Jadi kita kena, untuk analisa dari segi perlembagaan dan perundangan, kita kena rujuk kepada pelbagai kebarangkalian yang mungkin berlaku semalam seandainya ada undi berbelah bahagi. Jadi saya ambil contoh pertama. Jika undi berbelah bahagi berlaku dan belanjawan ditolak, maka semalam Perdana Menteri perlu buat keputusan nak menghadap ke bawah duli tuanku pada hari ini atau tidak. Dan selepas dia menghadap ke bawah duli tuanku, semestinya kita tidak ada Perdana Menteri. Maka kita berbalik kepada perkara 43. Di mana seperti yang selalu kita bincang, Yang di-Pertuan Agong akan melalui proses untuk menentukan nak lantik Perdana Menteri baru ataupun nak ada pilihan raya. Dan jika mana-mana satu ini gagal, mungkin beliau diisytihar pada masa itu. Darurat politik satu perkara yang lain. Tapi perkara itu telah tidak dilakukan pada masa itu dan tidak berpeluang dilakukan. Sebab diarahkan ahli pembangkang untuk tidak setuju undi berbelah bahagi. Now, kalau perkara itu berlaku dan kerajaan tidak ada, andai kata Yang di-Pertuan Agong memilih untuk mengambil kerajaan baru. Sekiranya kerajaan baru itu dipimpin oleh Anwar Ibrahim, ataupun jika pihak-pihak lain, dengan adanya kerajaan, kita masih ada lagi 1 bulan untuk bentangkan belanjawan di bawah perkara 102, iaitu untuk menampilkan apakah perbelanjaan untuk 3 bulan yang akan datang, apakah kos-kos melanggar COVID memendung COVID, dan frontliners dan bantuan-bantuan penting kepada petani dan pesawah dan musim tengkujuh. Perkara itu boleh dibuat. Dan di bawah peruntukan perundangan, perkara 102 perlembagaan dan peraturan 68 dan 68 capital A peraturan mesyuarat mengatakan untuk perkara 102 tidak ada bahas. Satu belanjawan yang perlu secara terdesak kerana tidak ada belanjawan penuh, tidak perlu bahas. Pindaan dibuat dengan cukup ringkas jika ada pindaan kepada jadual. Tapi perkara itu boleh dibuat. Tapi seandainya lah disebabkan kita perlu melalui jawatan kuasa dan undi akan diadakan bacaan ketiga pada 17 Disember, pada masa itu baru nak ditolak, maka ada 13 hari untuk mana-mana kerajaan melakukan perkara itu. Adakah itu adil? Adakah itu bersifat nasionalisme? Itu persoalannya. Sebab bagi
dari segi perundangan, sebuah kerajaan yang membentang belanjawan, dia akan membentangkan belanjawan sebab dia percaya bahawa belanjawan itu adalah terbaik. Dan mana-mana pihak yang membantah belanjawan itu akan membantah sebab dia percaya itu tidak terbaik untuk negara. Jadi isu tentang apa anggapan rakyat kalau diminta berbalah bahagi tersebut seolah-olah membantah keinginan rakyat, saya rasa itu adalah satu perfikiran dangkal dengan penuh rendah diri. Sebab apabila Tengku Zafrul membangkitkan isu bahawa jika belanjawan ditolak maka penjawat awam tidak dibayar gaji, perkara itu sebenarnya sebelum dia buat pengumuman kita sentuh pada 12 November. Kita dah bagi cadangan boleh dibuat melalui perkara 102. Jadi untuk Ketua Pembangkang mengatakan tidak hendak rakyat khawatir dan gelisah seolah-olah tidak akan ada gaji dibayar, perkara itu telah dijelaskan oleh para penganalisis dan juga para akademik yang lain dan para pengamal undang-undang. Jadi kalau misal kata you mengatakan bahawa khawatir salah faham rakyat, adakah dikatakan awak sendiri tidak yakin dengan peruntukan 102 sebagai pembangkang? Bukankah itu cadangan? Di situlah bagi saya antara perkara yang menjadikan kegagalan pihak pembangkang menyokong permintaan Pokok Sena Mahfuz Omar untuk adakan undi belah bahagi adalah satu kesilapan yang besar. Baik, kalau kita lihat dari sudut yang agak jauh sedikit, Tuan Hanif, 21 hari perbahasan yang berlaku, pelbagai topik yang dibincangkan, berdentam-dentum Dewan Rakyat dengan pelbagai kerenah yang ditunjuk, tabiat seperti badut pun ada, dan bagaimana kebiadaban majlis ahli-ahli majlis, ahli-ahli parlimen pada ketika itu yang dilihat berdegar-degar bercakap untuk menentang bajet. Ada yang mengatakan bahawa ada di antara mengatakan bahawa kerajaan sekarang tidak layak untuk membentangkan bajet. Ada yang mengatakan inilah bajet mengarut dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan apa yang berlaku semalam adalah itu merupakan satu hak moral yang kalau kita lihat, wah, ini sahajalah hasilnya setelah 21 berdentang-dentum bercakap pihak pembangkang, apakah ini keputusan yang kami rakyat? Sebab saya yakin dalam 21 hari perbahasan rakyat sudah pun merasa selesa dengan apa yang diperdebatkan untuk kebaikan mereka dan sebagainya. Tetapi apabila apa yang berlaku semalam, sejauh mana praktikalnya apa yang dilakukan oleh pembangkang semalam, di samping hanya 13 orang sahaja yang berdiri untuk undi belah bahagi, tetapi kalau kita lihat presiden parti masing-masing tidak berdiri, dan itu menunjukkan sesuatu yang memang betul saya katakan bahawa di sini rakyat prihatin, rakyat Malaysia yang wajar untuk merasa sanksi terhadap prinsip yang dipegang kononnya oleh pihak pembangkang. Maaf, itu soalan saya. Perbetulkan kalau saya silap. Cakap berdegar-degar, tahi sangkut di gelagar. Itu kolumnis daripada Tuan, penulisan. Baik. Saya ada baca. Itulah dia isunya. Sebab daripada perbahasan sejak daripada pembentangan bajet sampailah 26 November, pihak pembangkang yang diketuai Anwar Ibrahim dan juga pihak-pihak lain dalam ucapan membantah. Tapi mereka tidak katakan bahawa kami akan benarkan untuk pergi ke tahap satu lagi selagi ada aku janji untuk memperbetulkan jumlah. Tidak ada. Apabila tidak ada pengumuman itu, di situlah terdapatnya salah nyata kepada rakyat untuk mempercayai seadanya belanjawan pada bacaan kedua tersebut, walaupun mungkin ada dalam penggolongan dinaikkan apa-apa jumlah lain, ianya akan ditolak. Bagi saya, saya rasa kita sampai tahap di mana apa yang berlaku semalam mempunyai kaitan dengan pelbagai prinsip perlembagaan dan perundangan lain. Salah satunya disentuh dengan betul dan tepat oleh saudara Zawazi. Latar belakang kepada belanjawan tahun ini tidak boleh dinafikan. Mempunyai persoalan tentang keabsahan Perdana Menteri dan seterusnya kerajaannya lah. Ianya juga mempunyai hubung kait dengan isu berkaitan undi-undi tidak percaya yang telah dibangkitkan pada mesyuarat kedua dan mesyuarat ketiga yang berjumlah 25 ni, yang diletakkan di senarai di bawah. Yang ketiga, ianya berkaitan juga dengan pengumuman Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada 13 September bahawa kononnya beliau mempunyai sokongan majoriti. Yang keempatnya, ianya juga berkaitan dengan keabsahan Perdana Menteri sekarang ini apabila permohonan daruratnya pada 23 Oktober ditolak oleh Baginda Tuanku pada 25 Oktober. Di atas latar belakang ni tepat mempunyai suatu kecurigaan
tentang hak kerajaan ini even untuk bentangkan belanjawan. Memang sebagai kerajaan, sebab belum dipersoalkan keabsahannya, dia akan bentangkan. Tapi untuk menyoal kecurigaan keabsahannya, pada bacaan kedua sepatutnya menyokong undi belah bagi dan biarkan ahli parlimen menentukannya pada masa itu. Di sini saya perlu lanjutkan jawapan saya, Saudara Zawahiri. Kalau kita berbalik kepada apakah majoriti yang kita tahu dari segi angka, bukan dari segi dengar cakap ataupun tuntutan orang, kita kena balik kepada 13 Julai. Di mana apabila speaker lama telah pun diundi untuk diturunkan, undi yang direkodkan adalah 113-109. Okey. Dan dengan kematian dua ahli Dewan Rakyat, iaitu mendiang Liew Wee Keong dan Allahyarham Muhammad Hasbullah, maka ia telah menjadi 112 dan 108. Tetapi dalam keadaan ahli sebanyak 220, majoriti iaitu 50% campur 1 menjadi 111 sahaja. Jadi 112 masih lagi lebih pada 111. Tetapi jangan kita lupa, rekod menunjukkan Tengku Razali Hamzah Kelantan telah pun membantah secara menyurat dan diviralkan di khalayak ramai bahawa beliau menyoal keabsahan kerajaan membentang belanjawan dan beliau tidak akan hadir untuk membahas sama ada hadir undi atau tidak lain. Tapi kalau seseorang itu tidak hadir untuk membahas sebab dia mempercayai kerajaan itu tidak mempunyai hak untuk bentangkan selagi dia belum mengesahkan keabsahannya, maka maksudnya dia tidak menyokong kerajaan. Jadi 112 menjadi 111. Dan bagaimana pula dengan tuntutan Anwar Ibrahim bahawa beliau mempunyai sokongan beberapa ahli UMNO? Perkara itu patut diuji pada hari semalam. Sekiranya lah segala tuntutan kesemua pihak ini ada kebenarannya. Dan apabila ianya tidak dilalui, maka ianya menimbulkan persepsi. Persepsi yang tidak kita boleh salahkan di minda rakyat. Adakah arahan diberi oleh ketua pembangkang tersebut kerana beliau khawatir dia tidak akan ada majoriti untuk gagalkan belanjawan 2021 pada hari semalam. Persepsi ini muncul sekarang. Kerana apa? Sehari sebelum tersebut, pada 25 hari bulan, UMNO yang bermesyuarat telah mengumumkan memandangkan isu moratorium dan isu KWSP telah pun dipersetujui untuk diubah oleh kerajaan. Dan butir-butirnya sebenarnya bukan bahagian bajet pun. Saya digress sekejap. Isu moratorium tidak ada kena-mengena dengan rang undang-undang. Isu moratorium tidak. Sebab KWSP bukan wang kerajaan. Jadi ianya adalah janji kerajaan untuk menguruskannya dengan pihak agensi KWSP. Itu janjinya. Dia tak menjadi perkara yang akan dibincangkan dalam jawatan kuasa. Yang keduanya, moratorium antara bank dengan peminjam juga bukan wang kerajaan. Bukan wang kerajaan untuk menjadi isu dalam butiran dan kepala dan jadual rang undang-undang tersebut. Tapi perkara ini boleh ditampilkan semasa perbahasan. Kami cuma akan sokong kalau awak berjanji, kerajaan berjanji untuk menyelesaikan perkara ini. Tertakluk kepada janji anda, baru kita nak undi bacaan kedua. Itu yang diumumkan oleh blok Najib Razak Zaid Hamidi UMNO tersebut. Dan bila mereka berjanji pada masa itu, tiada masalah dari segi perundangan untuk blok Najib pada masa itu mengatakan bahawa mereka akan undi. Tapi dari sudut unjuran tidak dibantah oleh pihak blok tersebut. Dari sudut ianya tidak membantu secara keseluruhan, tidak dibantah secara khusus. Jadi untuk mereka mengatakan mereka akan menyokong bacaan kedua, adakah itu menakutkan ketua pembangkang bahawa seandainya ianya pergi ke diluluskan selepas undi belah bahagi, maka akan ada kekhawatiran berkaitan majoriti yang dia ada. Kalau itulah sebabnya, itu adalah sebab yang tidak boleh kita sokong. Sebab itu berkepentingan peribadi, bukannya berkepentingan nasional. Saya minta maaf. Jadi bagi saya lah, sama adalah
undi belah bahagi jika berlaku semalam, jika pun tidak mendapat sokongan untuk menolak belanjawan, bermaksud sekurang-kurangnya pada masa itu keabsahan kerajaan untuk membentang belanjawan boleh diterima. Dan fakta saya kena sentuh di sini. Apabila Ketua Pembangkang mengarahkan DAP, PKR dan juga sebahagian besar juga daripada amanah yang tidak setuju, adakah ini bermaksud apabila kita selama ini pihak pembangkang, rakyat di luar menyoal tentang kecurigaan majoriti di situ dan menuntut hak moral kita untuk membentangkan undi tidak percaya, adakah kini kita mempunyai hak moral untuk meminta speaker menaikkan undi tidak percaya nanti apabila peluang yang ada? Kita tidak akan. Pada masa yang sama, untuk mengakhiri jawapan ini, saya nak sentuh suatu kenyataan yang dibuat oleh Subangjaya, saya percaya, Wong Chen, di mana dalam Facebook beliau telah memuat naik satu video dalam bahasa Inggeris yang mengatakan alasan kenapa ditolak tidak diadakan undi belah bahagi dan bagaimana ianya tidak menyelesaikan, tidak menjadi bermaksud bahawa mereka akan meluluskan Belanjawan 2021. Dia menggunakan frasa we can have a second bite of the cherry nanti. Sebenarnya bagi saya penggunaan frasa itu salah sama sekali. Maksud second bite of the cherry iaitu gigitan kedua, bermaksud awak telah cuba adakan gigitan pertama dulu. Kalau awak tak menggigit lagi, tak pernah cuba menggigit, awak tak berhak nak mengatakan gigitan kedua. Sebab apa yang berlaku semalam, the opposition dalam bahasa Inggerisnya untuk pengetahuan Wong Chen, the opposition failed to attempt to have the first bite of the cherry. How can you claim you want to have a second bite of the cherry? How can we trust you now? So di sini adalah hak rakyat untuk menyoal perkara ini. Kenapakah buang masa, dan jika nak ditolak kemudian, bukankah ianya akan menjadikan keperluan peruntukan belanjawan terdesak di bawah Perlembagaan 102 ni tinggal 14 hari. Adil ke tidak perkara tersebut? Dan saya sebenarnya syorkan di sinilah untuk kedua-dua pihak. Sebelum mungkin kita nak buka pada soalan Saudara Razak Wazir ataupun di luar, saya syorkan bahawa Tengku Zafrul bagi pihak kerajaan menyediakan satu belanjawan alternatif sebelum bacaan ketiga di bawah Perlembagaan Perkara 102, iaitu seandainya ditolak belanjawan sekurang-kurangnya, dan sebelum Muhyiddin menghadap Agong jika tewas Belanjawan 2021, maka boleh dibentangkan untuk kelulusan Belanjawan 102, iaitu untuk perbelanjaan penjawat awam, frontliners dan juga keperluan-keperluan petani dan juga golongan-golongan yang terkesan yang disyorkan tersebut untuk tempoh 3 bulan, Januari, Februari, Mac. Dan selepas itu apabila dihadap, kalau ada pertukaran kerajaan ataupun adanya jabatan kuasa nasihat di bawah darurat politik, maka itu boleh dibincangkan dengan lanjut untuk keseluruhan tahun 2021 kelak. Saya syorkan beliau sediakan. Dan begitu juga saya syorkan pihak pembangkang untuk sediakan satu belanjawan alternatif di bawah Perkara 102. Sebab undi bacaan ketiga cuma akan berlaku pada 17 Disember. Itu yang dipahamkan sekarang. Untuk berlaku adil kepada rakyat, kepada penjawat awam dan kepada semua pihak berkenaan, sediakanlah satu alternatif belanjawan di bawah Perkara 102. Jika anda benar-benar berhasrat untuk mencabar setiap satu item dan jika tidak puas hati, maka akan tolak belanjawan pada 17 Disember. Dan jangan lupa, syur ini adalah syur praktikal untuk kebaikan semua. Untuk dua-dua pihak. Kita tak mengambil pihak dan kita tidak tahu pun sekiranya undi belah bahagi berlaku, maka kerajaan ataupun Belanjawan 2021 itu akan ditolak. Tapi kita kena bersedia dengan hati terbuka untuk setiap kemungkinan. Itu yang penting dari segi perlembagaan dan perundangan. Baik, terima kasih Tuan Hanif. 39 minit kita telah pun berlalu bersama dan Tuan Hanif, kita ambil soalan daripada Rafli Shali dari YouTube. Assalamualaikum Tuan Hanif, saya nak tanya berkenaan dengan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang. Adakah dia berhak untuk mengarahkan parti-parti pembangkang untuk menyokong bajet dan menolak undi belah bahagi? Terima kasih. Baik, satu soalan yang cukup bagus.
Sebab pada hakikatnya lah, apa yang berlaku dari segi konsep tadbir urus negara dan konsep berpolitik secara parti ini dianggap dan diamalkan selama ini pada isu-isu dasar. Contohnya, ahli-ahli Dewan Rakyat daripada parti haruslah mengikut keputusan parti. Tapi di sini berkaitan dengan apa yang berlaku sejak pada awal November sehingga semalam, saya percaya dalam pandangan semua ahli parti pembangkang, bacaan kedua mereka diminta untuk menolak. Sebab itulah ucapan dasar ketua pembangkang, ketua DAP, ketua PKR, ketua amanah dan sebagainya. Mereka akan menolak, melainkan jika jelas ditunjukkan isu-isu dasar yang kita telah bincang tadi diubah di peringkat awal. Jadi sebenarnya pada masa itu, pada 26 November, contohnya YB Shah Alam Khalid Samad telah berdiri dan menyoal perkara-perkara yang betul berkaitan dengan bagaimanakah kononnya pindaan itu dibuat tanpa mesyuarat. Beliau yakin sehingga pada masa itu bahawa beliau berhak untuk mengundi menolak. Tapi bila pindaan ataupun arahan diberi pada masa yang terakhir, is that adil? Itu nombor satu. Nombor dua, bagi saya, apabila belanjawan dibentangkan dan rakyat telah pun menyuarakan bahawa mereka tidak setuju dengan belanjawan tersebut, dan rakyat telah pun mengekspreskan, menyatakan dengan jelas kepada ahli Dewan Rakyat masing-masing untuk membantah, maka itu hak wakil rakyat juga untuk membantah tanpa diselia atau dikawal oleh parti. Yang ketiganya, dan ini lebih penting, selama ini pada zaman Barisan Nasional Najib Razak, selalu kita pertikaikan kenapakah ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional di dalam Dewan Rakyat pada masa itu tidak pernah membangkitkan perkara-perkara menyoal isu 1MDB, isu Najib dan sebagainya. Kenapa mereka nak terikat dengan isu parti sedangkan ini isu negara? Dan begitu juga sekarang ni. Kalau misal kata rakyat di luar nak menyoal kepada pembangkang, yang ini Pakatan Harapan, PKR, DAP dan sebahagian amanah, apakah hak kita sekarang ni nak mengatakan ahli Barisan Nasional dulu sepatutnya membelasah ataupun menentang Najib Razak? Mana ada hak sekarang? Mana ada hak sekarang? Untuk ahli PKR, untuk ahli DAP secara khususnya, untuk mengatakan bahawa apa yang dilakukan dulu itu salah. Sebab apa yang awak buat sekarang, awak ikut membabi buta, membuta tuli apa yang diarahkan, tanpa memikirkan hak rakyat dan hak orang yang mengundi anda. That is very unfair, and that is where pihak pembangkang bagi saya telah hilang hak moral untuk bangkitkan segala isu yang kita nyatakan tadi. Baik. Itu dia jawapan daripada Tuan Hanif untuk soalan daripada sahabat kita Raflisha Lee. Semoga terjawab ya. Terima kasih Raflisha. Kemudian soalan seterusnya dari Rohayuddin Yaakob dari Facebook. Assalamualaikum. Bolehkah belanjawan diletak di peringkat perbahasan jawatan kuasa atau kementerian? Apa yang sebenarnya boleh berlaku kepada jumlah keseluruhan bajet serta komponennya di peringkat ini? Untuk memberi penjelasan yang lebih lengkap Saudara Zawazi, soalannya adalah secara khusus di peringkat perbahasan jawatan kuasa. Boleh tak ditolak belanjawan 2021 di situ? Tidak. Untuk mudah faham, tidak. Apa yang berlaku adalah, contoh kita ada item 1, 2, 3. Jumlahnya X, Y dan Z. Apa yang diberlaku di peringkat jawatan kuasa adalah, adakah X ditukar kepada A, Y kepada B, Z kepada C. Jika ditukar, maka ianya dibentangkan semula untuk bacaan ketiga secara pindaan, mana-mana satu pindaan atau tanpa pindaan. Itu sahaja yang berlaku tentang item. Nak gugurkan jasa atau tidak, nak pindah jumlah jasa atau tidak, nak gugurkan pembangunan, bina bangunan kementerian atau tidak, ataupun nak bagi jumlah 4 bilion ke 1 bilion kepada Jabatan Perdana Menteri atau tidak. Itu yang boleh diubah. Tapi jika diubah pun tidak bermakna belanjawan ditolak lagi. Sebab kemudian selepas selesai setiap item, setiap kepala, setiap jadual di dalam belanjawan di peringkat jawatan kuasa mengikut kementerian masing-masing, maka akhirnya akan dimaklumkan kepada yang dipertua Dewan Rakyat bahawa kami telah selesai. Dan yang dipertua kemudian akan ambil apa yang dipindah, sama ada dengan pindaan atau tanpa pindaan. Itu dinyatakan secara khusus di bawah peraturan 66 Fasal 18 Peraturan Dewan Mesyuarat, dan kemudian dia akan panggil untuk bacaan ketiga dan diundi.
So tidak boleh ditolak belanjawan tu. Boleh dipohon untuk pindaan tapi pindaan pun mungkin berjaya, mungkin tak berjaya. Kalau berjaya maka yang datang untuk diundi adalah pindaan tersebut. Tapi kalau tak berjaya, yang datang balik sama. Apa yang berlaku bagi saya, kita rugi 17 hari. Kalau sebetulnya kita yakin kita boleh kalahkan belanjawan tersebut. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Semoga terjawab untuk soalan Rohayuddin Yaakob. Terima kasih untuk soalan itu. Baik, dari Haji Azizam Zainal. Assalamualaikum Tuan Hanif dan Saudara Zawazi. Apa pandangan Tuan dengan langkah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sokong belanjawan 2021? Hingga kan orang dah mula berkata tiada lagi persefahaman dalam PH. Baik, Saudara Hijazizam Zainal, saya percaya bahagian daripada soalan anda tu dari segi perundangan seperti yang kita bincang tadi tidak tepat. Belum lagi Anwar Ibrahim sokong sepenuhnya belanjawan 2021. Dasar saja. Ya. Walaupun beliau menyokong bacaan kedua untuk pergi ke peringkat jawatan kuasa dan kemudian yang di bacaan ketiga, memang betul apa yang dikatakan dari segi perlembagaan dan perundangan, dia tak meluluskan lagi belanjawan 2021. Tapi apa yang kita bincangkan sekarang ni adalah bagaimanakah belanjawan 2021 ni boleh dalam tahap perbincangan perbahasan jawatan kuasa menjadikannya suatu belanjawan yang cukup betul dari pandangan rakyat. Dan di situlah kita bincangkan seperti yang kita sentuh tadi bahawa pada praktikal ianya tidak boleh dibaik pulih ke tahap yang dibahaskan oleh pihak pembangkang tempoh hari. Oleh itulah realitinya, selogiknya, apa sekalipun pindahan yang dilakukan, yang bila dibentangkan di bacaan ketiga, memang kalau nak gagalkan, boleh gagalkan pada masa itu. Tapi tarikhnya nanti 17 Disember, bukan 26 November. Dan efek perbezaan tarikh ini kita telah bincang juga. Jadi saya tak nak ulang lagi. Jadi saya kena betulkan fakta tersebut. Dan berkaitan dengan orang dah mula berkata tiada lagi persefahaman di dalam PH, itu saya serahkan kepada tafsiran politik pihak-pihak di luar. Saya tidak ingin sentuh secara khusus isu politik. Saya cuma sentuh isu politik yang berkaitan dengan perlembagaan dan semangat perlembagaan. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Terima kasih Tuan Haji Azizam Zainal untuk soalan itu. Seterusnya dari Matman. Wow, panjang soalannya. Saya rasa macam nak berpidato lah ni. Okey. Assalamualaikum Tuan. Mengikut Ketua Pembangkang, walaupun bajet 2021 telah diluluskan tanpa belah bagi, tetapi Pembangkang menyatakan akan berbahas di peringkat jawatan kuasa. Katanya jika Pembangkang tidak berpuas hati dengan kenyataan Menteri dengan tidak mengambil kira pandangan Pembangkang, katanya Pembangkang tidak akan menyokong dan undi belah bahagi perlu diadakan. Sekiranya Pembangkang berjaya menolak bajet untuk sesuatu kementerian, dengan sendirinya bajet kementerian tersebut tidak dapat diluluskan. Apa kesannya sekiranya perkara ini berlaku? Adakah PM tidak memperoleh majoriti? Harap Tuan memberikan penjelasan mengikut lunas undang-undang. Baik. Sebenarnya untuk menjawab di tahap pertama, apa yang telah kita bincangkan untuk tempoh 48 minit dan 27 saat sebelum daripada ini telah menjawab soalan itu. Tapi secara khusus untuk memuaskan keseluruhan soalan tersebut, Saudara Matman, apa sekalipun berlaku di peringkat jawatan kuasa untuk mengatakan boleh ditolak bajet 2021 di peringkat jawatan kuasa adalah kenyataan perundangan yang salah. Ya. Tapi jika pandangan dan permohonan pindaan tidak dipersetujui pada masa jawatan kuasa, maka di masa bacaan ketiga bolehlah cuba ditolak melalui permintaan undi belah bahagi dan menunggu sama ada keputusannya memihak kepada pihak pembangkang atau tidak. Itu pembetulan yang perlu dibuat. Dan soalannya terusnya adalah apa kesannya sekiranya perkara ini berlaku? Adakah PM tidak memperolehi majoriti? Ya. Seperti yang juga telah bincang dari sudut semangat adat dan konvensyen perlembagaan, Saudara Matman, ya. Mana-mana kegagalan, mana-mana kerajaan sekalipun yang gagal memperolehi kelulusan belanjawan bermaksud dia perlu meletak jawatan. Oleh itu, jika pada hari semalam adanya undi berbelah bahagi ataupun pada bacaan ketiga nanti ada undi berbelah bahagi dan ditolak belanjawan, maka sewajibnya, seharusnya, semartabatnya, semarwahnya yang perlu dilakukan oleh Muhyiddin Yassin adalah untuk menghadap meletak jawatan. Dan pada masa itu
Kebawah-Duli Tuanku akan mempunyai beberapa pilihan. Yang pertamanya, untuk melakukan apa yang beliau lakukan pada tempoh hujung bulan Februari yang lalu. Sama ada nak lalui proses-proses untuk menentukan siapa yang ada sokongan majoriti. Adakah Anwar Ibrahim seperti yang dituntut beliau ada sokongan majoriti, ataupun mana-mana pihak lain. Itu satu pilihan untuk Kebawah-Duli Tuanku. Yang kedua, untuk menentukan nak buat pilihan raya atau tidak. Secara logiknya, kita dah bincang juga, menurut apa yang telah berlaku, secara logiknya besar kemungkinan tidak akan dilakukan pada tahap sekarang. Dan yang ketiga, jika tidak pun dilantik Perdana Menteri, tidak diadakan PRU, maka pada masa itu, jika itu berlaku, Baginda Tuanku boleh pada masa itu isytihar darurat politik di bawah Perkara 150. Dan apa yang berlaku, walaupun belanjawan ditolak, maka dalam tempoh yang ada 14 hari sebelum 31 Disember, kerajaan yang baru tersebut, jika tidak ada kerajaan, maka jawatan kuasa penasihat diraja di bawah darurat boleh menyediakan suatu belanjawan alternatif sementara di atas keterdesakan di bawah Perkara 102 yang kita dah bincang 2 minggu lalu, untuk perbelanjaan untuk tempoh tertentu 2 atau 3 bulan, supaya tidak tertangguh bayaran gaji penjawat awam, tidak tertangguh bayaran yang perlu kepada frontliners, tidak tertangguh bantuan-bantuan kepada B40 dan pihak-pihak yang sememangnya terjejas. So itu boleh dilakukan dan diteruskan. Dalam erti kata lain tak? Mudahkan cerita ya. Saya percaya ramai tertanya benda ni. Kalau belanjawan ditolak pada bila-bila masa, ini tidak bermakna bahawa yang menolak belanjawan tersebut itu mengkhianati negara. Tidak langsung. Kita dah sentuh apatah lagi menderhaka kepada YDPA. Apatah lagi menderhaka kepada YDPA. Kerana ada peruntukan perlembagaan yang membenarkan walaupun belanjawan 2021 itu ditolak sepenuhnya, boleh wujudkan alternatif untuk perbelanjaan bayaran gaji dan emolumen sahaja untuk tempoh tertentu. Dan itu selogiknya, kalau diletakkan budak tadika sebagai ahli Dewan Rakyat pun tidak masuk akal untuk ia bantah, walaupun dia kerajaan ataupun pembangkang, dan akan diluluskan sebab tidak ada perbahasan pun. Itu di bawah Peraturan 68 Capital A, Peraturan Mesyuarat, dibaca dengan Perlembagaan Perkara 102. Baik. Okay. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Matman. Baik, seterusnya. Soalan seterusnya, ada soalan seterusnya? Boleh saya dapatkan soalan seterusnya? Soalan tadi panjang sangat. Daripada Nazamiza Nazri. Assalamualaikum Tuan. Adakah pembangkang tidak bangun digelar pengkhianat pada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agunan Rakyat? Mohon penjelasan. Untuk sebenarnya isu tentang adakah sesiapa itu pengkhianat ataupun tidak adalah satu isu subjektif. Berikut kepada berpandukan kepada naluri dan pahaman masing-masing. Tapi untuk menjawab kita kena lihat balik, apakah dia titah diraja Baginda Tuanku? Kenapakah ramai menggelarnya atau ingin mentafsirkannya sebagai kalau tak ikut ianya menjadi suatu pengkhianatan ataupun penderhakaan? Kita kena patah balik. Kalau kita lihat pada 25 hari bulan, apabila titah diraja menolak darurat kesihatan yang dipohon dibuat, pada masa itu Baginda Tuanku memberi dalam titah menolak darurat, mengatakan sebaiknya kurangkan politik dan cuba cari jalan sepakat supaya belanjawan dapat diluluskan. Pada 28 November yang sama, 3 hari kemudian, diberi nasihat. Bukannya titah suruh ikut. Sebab Kebawah-Duli Tuanku tahu di bawah perlembagaan dia tidak boleh masuk arena politik. Dia tidak boleh arahkan ahli Dewan Rakyat ikut telunjuk ke Baginda Tuanku. Jadi dia memberi nasihat. Tidak ada salah untuk Baginda Tuanku memberi nasihat. Kita dah sentuh benda tu. Tapi nasihat itu janganlah dianggap sebagai arahan. Itu tidak berperlembagaan untuk orang mentafsirkannya sebagai arahan, maka orang itulah tidak berkeperlembagaan. Dan untuk orang itu mentafsirkan ketidakpatuhan kepada nasihat itu sebagai penderhakaan, orang itulah tidak mematuhi perlembagaan. Dan pada kemudiannya 3 November, beliau mengesyorkan Baginda Tuanku, mengesyorkan supaya belanjawan diberi utamaan, diluluskan. Dia syorkan. Tapi Baginda Tuanku arif dan tahu, terutamanya melalui nasihat yang ada daripada penasihat-penasihat di istana, bahawa dia tidak boleh mengarahkan.
Dan saya percaya baginda tuanku tidak pernah berniat untuk mengarahkan. Okey, jadi untuk sesiapa mengatakan belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan itu mengkhianati titah tuanku pun salah. Siapa yang mengatakan belanjawan yang ditolak ataupun dibangkah oleh ahli Dewan Rakyat itu pun adalah pengkhianat pun salah. Sebab mereka sewajibnya jika mereka secara jujur berpendapat belanjawan itu sah, maka luluslah. Kalau mereka secara jujur berpendapat belanjawan itu adalah salah, maka tolaklah. Jadi pokoknya sama ada seseorang itu memelihara kepentingan rakyat dan negara adalah tertakluk kepada kejujuran. Dan itu yang kita bincang di sini. Adakah pilihan untuk tidak melibatkan diri dalam undi berbelah bahagi di atas arahan Anwar adalah satu keputusan yang jujur ataupun tidak demi negara? Baik, itu persoalannya. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, soalan seterusnya. Saya kira ini soalan terakhir dari Joe Kellen Tax. Salam Tuan, saya nak mohon pandangan kenapa parti politik tidak mahu jadi pembangkang. Semua nak jadi kerajaan. Apakah pembangkang tidak boleh membela rakyat sedangkan pembangkang yang kuat itu sangat penting? Secara ringkaslah, Joe Kellen Tax. Apabila satu pihak masuki arena urus tadbir negara iaitu politik, maka semestinya lah idea-idea dan falsafah yang ada dalam kepalanya, dalam fikirannya ingin diubah kepada realiti iaitu menjadi polisi. Maka untuk menjadi polisi, you kena usaha menjadi kerajaan. Dan selepas menjadi kerajaan, you akan usahakan untuk membentangkan dan meluluskan polisi tersebut. Pada masa itu, pembangkang pun perlu kuat untuk menganalisa, menilai sama ada polisi itu atau apa jenis sekalipun rang undang-undang itu memang memihak kepada kepentingan negara atau tidak. Jadi pada dasarnya, memang kita yakin sesiapa yang masuk dalam arena tadbir urus negara politik perlu berusaha untuk mendapatkan kuasa supaya dia boleh melaksanakan apa yang dia nak buat. Kalau tidak, dia jadi pak turut siapa? Dan yang keduanya, bila orang itu kalah pun, pihak yang kalah masih mempunyai peranan. Sebab itu, sebagai rakyat, di sini saya perlu sentuh di sini. Saya percaya selepas daripada PRU 14, rakyat perlu terima hakikat bahawa kita tidak mungkin akan ada keadaan di mana selepas mana-mana pilihan raya akan adanya suatu majoriti yang besar. Payah. Kerajaan kita, masyarakat kita, negara kita kena biasakan diri dengan keadaan di mana kerajaan tu mempunyai kesokongan majoriti yang tipis. Ataupun mereka bergabung beberapa parti yang berbeza untuk membuat suatu kerajaan campuran seperti yang berlaku sekarang ini. Di sini sebenarnya lebih sihat. Sebab ianya menentukan kerajaan yang tidak mempunyai majoriti yang terlampau besar tidak boleh lakukan tadbir urus yang salah. Selagi semua yang ada jujur dan ikhlas. Dan di situlah pembangkang yang kuat dan jujur dan ikhlas boleh menentukan usaha-usaha tadbir urus salah digagalkan. Dan saya percaya PRU 15 bila sekalipun diadakan, kita akan melihat jawapan yang sama. Cakap apa sekalipun lah wahai ahli politik mengatakan akan ada gabungan UMNO dengan sendirinya ataupun gabungan dengan PAS atau PAS dengan Perikatan Nasional ataupun PKR ataupun siapa sahaja. Saya di sini nak nyatakan pada hari ini, saya yakin PRU 15 pun kita tidak akan ada majoriti mutlak. Sebab rakyat sudah hilang keyakinan dengan pemimpin politik dan parti politik. Dan tanggal 26 November 2020 menambahkan kegusaran tersebut. Di mana bukan soal kerajaan sahaja. Adakah pembangkang juga mempunyai kejujuran dan keikhlasan? Bila bercakap berdegar-degar nak tolak belanjawan, kemudian tak usaha langsung untuk tolak dia di bacaan kedua. Itulah perkara yang menampilkan kecurigaan terhadap efek dan kesan pembangkang yang ikhlas. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, saya dibenarkan oleh produser untuk ambil satu lagi soalan Okey, Jamion Jiali. Okey, saya berpendapat untuk belah bagi adalah tidak wajar baru-baru ini kerana belum pernah dalam sejarah begitu banyak perubahan bajet untuk bacaan kedua kali. Lagipun naratif menolak bajet sebelum ini adalah berdasarkan bacaan bajet yang pertama. Tetapi PN telah membuat banyak perubahan dan adalah sangat wajar mereka diberi peluang untuk membahas secara terperinci minggu depan. Jika setelah perbahasan akan datang didapati bermasalah, maka tolak bajet pada bacaan ketiga. Ya, itu satu cadangan yang dari segi perundangan tidak ada salah dengan cadangannya, saudara Jimmy Anjali. Tapi apa yang kita bincang tadi pada peringkat awal adalah daripada
perbahasan pihak pembangkang Ya. yang mengatakan dasar belanjawan itu salah. Ya, dia dari tiga sudut yang kita telah sentuh. Bila dasar tu salah, untuk pengetahuan saudara Jemoan dan Jelly ni, di tahap jawatan kuasa tidak ada pindaan pada soal dasar. Tidak boleh you pindah. You cuma boleh pindah dari sudut item jumlahnya. Nak buang jasa atau tidak, nak kurangkan jasa atau tidak, nak buang pembinaan bangunan untuk MITI dan sebagainya ataupun tidak, nak tambah, nak benarkan peruntukan kepada Jabatan Perdana Menteri atau tidak. Itu bukan isu dasar. Itu adalah isu peruntukan jumlah. Dan mana salah satu isu dasar yang telah dibangkitkan oleh pihak pembangkang, bukan saya kata saya setuju ataupun tidak, sebab itu adalah pandangan mereka. Tapi pandangan mereka mengatakan jumlah yang diunjurkan sebagai pendapatan tidak boleh mencukupi jumlah belanjawan 322.5 bilion. Bukan jumlah 322.5 bilion tu mungkin boleh dikurangkan atau ditambah masa jawatan kuasa, tapi pendapatan tidak boleh sampai tahap tersebut. Itu yang dikatakan. Jadi itu adalah konsep dasar. Tidak mungkin boleh. Jadi bagi saya lah, dengan penuh rendah diri, dari segi konsep pembacaan semangat konsep belanjawan di bawah perlembagaan, saya percaya jika itu naratif pembangkang pada peringkat perbahasan, maka sewajarnya mereka benarkan permintaan pokok senar untuk adakan undi berbelah bahagi, dan jangan tutup di situ. Dan di situlah menghasilkan segala perbincangan yang berlaku bukan saja di sini, di luar, yang kita cuba rungkaikan pada hari ini. Akhir sekali, bukan untuk menjawab soalan ini saja, tapi saya perlu sentuh. 13 berdiri, cuma perlukan 2 lagi. Persoalannya ramai di luar akan tanya, bukankah, dan saya perlu sentuh di sini tanpa personality, bukankah YB Mazli Malik duduk di belakang Tun dan Datuk Mukris, iaitu pihak bebas yang menanti kelulusan Parti Pejuang? Bukankah saudara Syed Saddiq Muar, Simpang Rengam dan Muar berada di belakang? Kalau campur dua ni dah cukup. Jadi tak perlu juga disalahkan dari segi faktanya lah, bukan dari segi moral. Dari segi moral, semua yang tak berdiri bagi saya boleh dipersoalkan. Tapi dari segi faktanya, kalaulah Simpang Rengam dan Muar faham betapa pentingnya. Perkara yang dua penting di situ adalah Simpang Rengam dan Muar tidak pernah mengumumkan mereka terlibat sebagai pembangkang Pakatan Harapan. Mereka mengatakan mereka bebas. Jadi tidak ada sebab dari segi moralnya pun, dari segi etika partinya, untuk mengikut arahan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Saya perlu nyatakan dengan jelas dari segi konsep perlembagaan dan etika perundangan. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, untuk akhir Tuan Hanif, 1 minit rumusan Tuan Hanif untuk perbincangan diskusi kita malam ini, Belanjawan 2021 antara prinsip dan retorika palsu ini. Silakan. Rumusannya bagi saya adalah sebeginilah. Apa yang berlaku semalam, bagi saya cuma menampilkan lebih banyak kerunsingan dan lebih banyak kecurigaan rakyat dan kesangsian rakyat, betul, berkaitan dengan prinsip politik, ahli politik yang ada sekarang ini, melainkan 13 yang tersebut, dan mungkin termasuk Tunku Razali Hamzah yang tidak hadir sebab dia tak langsung mengiktiraf keabsahan kerajaan. Jadi rakyat boleh persoalkan berkaitan dengan kejujuran dan prinsip perjuangan mana-mana pihak, sama ada Perikatan Nasional maupun pihak pembangkang ataupun bebas yang tidak berdiri tersebut. Mengapakah membuang masa rakyat dalam membangkitkan isu-isu membantah belanjawan tersebut dan mengatakan pada masa itu tidak akan menyokong? Maksudnya, peluang pertama untuk menolak adalah bacaan kedua, dan wajib menurut rentetan dan naratif semasa perbahasan wajib diguna pakai undi belah bahagi di bacaan kedua sebagai suatu pendirian jujur dan konsisten yang akan meyakinkan rakyat bahawa mereka mempunyai prinsip yang tegas. Dan oleh kerana itu tidak berlaku, maka secara rumusannya juga jangan salahkan rakyat di luar jika mereka mengambil persepsi, walaupun persepsi bukannya fakta, tapi mereka mengambil rumusan sendiri bahawa arahan Ketua Pembangkang untuk jangan meminta atau jangan menyokong permintaan belah bahagi
mungkin kerana beliau sendiri tak yakin bahawa undi berbelah bagi akan berjaya. Dan jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri untuk persepsi tersebut. Akhir kata, walau apa sekalipun, saya berharap dua perkara. Pertama, bahawa belanjawan, ini dari segi pandangan profesional saya, bacaan belanjawan yang saya telah ikuti, wajib ditolak pada 17 Disember. Sekarang terpaksa 17 Disember. Yang kedua dan yang lebih penting, kesemua pihak yang nak menyokong atau menolak, wajib datang dengan penyediaan perbelanjaan alternatif di bawah Perlembagaan Perkara 102, supaya bila ditolak, maka emolument, gaji dan pembayaran-pembayaran wajib boleh dilaksanakan daripada Januari hingga Mac terlebih dahulu, walau apa sekalipun berlaku dengan kerajaan ini jika belanjawan ditolak. Itu saja. Baik, terima kasih. Yang betul dan tepat semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kilaf dan pincang dari kesilapan, kelemahan diri saya sendiri. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk perbincangan kita pada malam ini, perbincangan yang cukup produktif saya rasa. Terima kasih sahabat-sahabat di luar sana melontarkan soalan yang cukup bernas. Semoga dengan soalan anda itu terjawab persoalan-persoalan. Saya yakin anda mewakili rakyat Marhain di luar sana untuk mendapatkan penjelasan daripada pengamal undang-undang Tuan Hanif Khatri pada malam ini. Antara politik dan undang-undang belanjawan 2021, antara prinsip dan retorika palsu. Itu yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih untuk sokongan yang anda berikan kepada kami di Jom Channel. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kru yang bertukus lumus untuk memastikan siaran langsung ini berjalan dengan lancar untuk anda dari segi teknikalnya, production dan sebagainya. Terima kasih untuk kerjasama anda itu. Baik, itu saja untuk malam ini. Terima kasih Tuan Hanif. Ada rezeki, insya-Allah kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik pastinya, kerana kita masih lagi dalam perjalanan hingga ke 17 Disember ini. Pelbagai spekulasi akan timbul, percayalah dan anda lihatlah sendiri dan kita nilailah dengan mata hati sebagai rakyat yang bijaksana, insya-Allah. Itu saja, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, jumpa lagi insya-Allah.